Ustazah ada satu kes tuan-tuan, macam itulah. Setelah ketiadaan ibu dan ayah mereka, Allah uji hati anak-anak itu. Jangan terlupa ya, ini kita bincang ni hubungan ukhuwah fillah ni. Ini bukan adik-beradik tau. Itu pun tuntutan dia wajib tu. Tuntutan dia berat. Jangan cakap pasal hubungan silaturrahim adik-beradik. Itu lebih dahsyat. Tapi tengok, jiwa kita diuji oleh Allah. Mak ayah dah meninggal dunia, adik-beradik ramai, masing-masing sudah ada kehidupan masing-masing. Kita terlupa Allah menguji hati kita atas nama silaturahim, darah daging, anak yang lahir daripada rahim yang sama daripada ibu kita. Kita terlupa Allah uji. Sebab apa? Oh, aku dah ada family sendiri, aku dah ada suami yang ganteng, aku dah ada isteri yang cantik molek, aku dah ada rumah yang besar, aku dah ada duit yang banyak. Untuk apa lagi kakak abang aku? Untuk apa lagi adik-beradik aku? Dia terlupa hari mati dia, tuan-tuan. Dia terlupa hari mati dia. Dia terlupa hari sakit dia. Dia terlupa mak dia dalam kubur. Okay, tak mahu saya cakap. Dia terlupa mak dia dalam kubur. Ustazah mak, sungguh dia tak nak tengok anak-anak ustazah setelah ustazah mati. Oleh kerana mereka sudah hidup senang, mereka tidak menjaga silaturahim. Bagi ustazah itu mencalarkan kebaktian mereka kepada ibu bapa. Sebab Islam sebut bakti kamu pada mak ayah kamu sampai kamu jaga hubungan dengan kawan-kawan mak kamu. Kawan-kawan mak kamu. Jangan kata adik-beradik kamu. Jangan kata kawan-kawan mak kamu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau kita lepas mak ayah kita mati, kita rasa gagah untuk hidup sendiri. Bayangkan. Kemudian anak-anak ini Allah uji qalbun dia. Nak tengok qalbun salim ataupun tidak. Hati kamu bersih atau tidak. Allah datangkan ujian. Berlaku perselisihan faham. Ada yang menegur, ada yang muhasabah, ada yang menasihat. Oh, left group. Tak payah lagi pergi ziarah mula kakak. Tak payah. Kita dah besar, adakah dia nasihat kita? Adakah dia tegur kita? Subhanallah, kita lupa Allah uji hati kita, tuan-tuan. Sebab orang yang hatinya menyombong, sakit menerima teguran daripada orang lain, walaupun darah daging sendiri. Jangan kata kawan, kawan lagi dah sakit. Qalbun salim. Tapi orang yang hati bersih, ditegur sahabat, ditegur adik-beradik, ditegur adik yang paling bongsu pun, dia boleh bertenang, tuan-tuan, dan dia fikir mungkin ada betul. Kalaupun hari ini aku tidak melihat kebenaran atas kata-kata itu, mungkin seminggu dua lagi, sebulan dua lagi, aku akan nampak di mana kebenaran. Subhanallah, qalbun salim. Silaturahim dan ukhuwah fillah sangat menuntut hati yang bersih, sangat menuntut. Sebab itu bila orang berkasih sayang kerana Allah, hatinya lapang untuk memaafkan, tuan-tuan. Kita takkan bertemu dengan saudara, dengan adik-beradik, dengan kawan yang sempurna. Demi Allah, takkan bertemu. Ada ustazah kat mana? Saya rasa kat Argentina. Pergilah cari. Tak ada. Seluruh atas dunia ni tak bertemu orang sempurna. Ada yang baik sangat, sakit lutut, tension juga. Dia tanya mama ni, tolong angkat akak, tolong angkat akak. Sakit di hati tu kan. Ya. Mana jumpa orang sempurna? Sebab apa? Ini uji kaji hati. Sampai kita boleh tersenyum melihat kelemahan kawan. Senyum. Tua dah kawan aku ni, dia katakan ya. Sakit lutut, sakit berikat. Dulu bau wangi, sekarang bau minyak angin. Dia katakan. Lepas tu sama-sama terbahak-bahak ketawa. Lihat jadi orang tua rupanya. Kan elok kalau macam tu. Ini tak.
Menyusahkan orang gitu. Ini bukan ukhuwah fillah. Tapi kalau hati bersih tuan-tuan sekalian, Allah. Dan Allah uji hati itu untuk apa? Untuk menyenangi pemberian Allah kepada sahabat kita. Kita baik dengan dia, kadang-kadang kita hanya melihat nikmat demi nikmat Allah curah pada dia. Ustazah punya sahabat tadi tak kahwin tau tuan-tuan. Dia ada sahabat namanya Ustazah tapi kahwin. Sahabat tu tak ada anak tuan-tuan, dia tak kahwin. Dan dia melihat Ustazah daripada tahun ke tahun beranak. Kan, dia lahirkan anak. Dah ada dah beberapa orang anak. Dia tengok macam mana, ya Allah, lepas solat anak-anak salam. Tuan-tuan ingat benda tu tak main emosi kepada orang yang tidak kahwin dan tidak ada anak. Untuk tengok sahabat dia, Allah kurniakan suami dan Allah kurniakan anak-anak. Ya, yang boleh mendoakan, yang salam, yang menyantuni, yang menolong dan sebagainya. Sikit sebanyak kalau hati kotor, terasa. Yang namanya kedengkian, ketidaksenangan. Tapi subhanallah, merealisasikan ukhuwah fillah ialah qalbun salim. Sehingga Allah mengajar kepada orang-orang yang beriman berdoa dengan sebuah doa dalam Al-Quran. Sebab kita berkasih sayang kerana Allah, cabut perasaan dengki tersebut. Sebaliknya senang dengan apa jua nikmat yang Allah berikan kepada sahabat kita. Kerana jangan lupa, nikmat Allah kepada kita juga sangat banyak. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang yang datang selepas mereka dan mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tengok baiknya hati ya tuan-tuan Ni qalbun salim ni, baiknya hati. Tengok doa mereka. Mereka cakap apa? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, alladhina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam beriman kepada Engkau. Subhanallah, kasih sayang kerana Allah mengantarkan kita untuk melihat orang yang kata orang hidup yang dah mati, yang dah tak ada dah muka bumi. Tapi kita terhubung dengan mereka. Kenapa? Kerana iman kita kepada Allah fillah. Sampai kita tidak lupa untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mendahului kita beriman kepada Allah. Ampun kami ya Allah dan ampun mereka. Kenapa? Kita panggil li ikhwanina, ikhwan, saudara-saudara kita. Kita mengisytiharkan hubungan persaudaraan itu dalam doa itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan dalam hati kami ya Allah ghillan, kedengkian, cemburu, iri hati, sakit hati, lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Jangan dengki dengan orang beriman. Jangan sakit hati dengan orang beriman. Jangan iri hati dengan orang beriman. Sebab kita perlukan doa orang beriman tuan-tuan. Orang beriman mudah-mudahan doanya mustajab. Dia berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina walijami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampun dosa kami dan seluruh muslimin muslimat, seluruh mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita termasuk tak dalam doa tu?
Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang yang beriman. Kena doa tuan-tuan, sebab kalau tidak hati kita busuk. Sampai hati kita dengki, sakit hati dengan orang beriman. Pada orang beriman tu dia doa dengan kita. Hujung ayat tu tuan-tuan, innaka raufur rahim. Kamu adalah yang maha rauf, ya, yang maha pengasih, yang maha baik, yang maha lembut, rahim, yang maha penyayang. Ya, semoga Allah yang maha penyayang meletakkan dalam diri kita kasih sayang, sehingga kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara fillah, hidup atau mati. Dan supaya kita memiliki qalbun salim, yang tidak ada kedengkian kepada saudara-saudara kita.